Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita berdoa Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali. Jadi pada kali ini kita akan membincangkanlah berkaitan dengan solat jamak dan kasar. Kemudian solat ketika kita sakit dan solat ketika kita naik kenderaan. Jadi kita masuk yang pertama dulu, iaitu solat jamak dan kasar, iaitu ruksah, keringanan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yang mana kita ni secara sifatnya memang bersifat lemah, maka diberi kelonggaran, keringanan ketika kita melakukan perjalanan ataupun bermusafir. Jadi untuk bermusafir ni ada syarat-syarat dia. Yang pertama, mestilah perjalanan tu lebih daripada 81 km ataupun lebih daripada 2 mahalah. Mestilah ditentukan tempat tujuan tu. Kita tahu tempat tu dah, kita nak pergi mana. Bukan yang kita jalan tanpa arah tujuan, tiba-tiba sampai Melaka. Daripada Johor ni, jalan-jalan, boring lah kan, start kereta tekan minyak, sampai Melaka. Bukan yang tu dah ditentukan. Kita nak pergi mana? Pergi Kuala Lumpur, pergi ni Sogo contohnya. Dah tetap dah kan. Okay, mestilah tempat yang kita nak pergi tu kan, bukan tujuan maksiat. Nak pergi mana? Pergi KL. Buat apa? Dating. Boleh tak? Jamak dan kasar. Fikir-fikirkan. Okay, seterusnya. Mestilah tidak menetap lebih daripada 4 hari di satu tempat tu. Jadi bila kita bermusafir ni, bila disebut musafir, maka bermakna dia nak pergi satu tempat tu tak melebihi 4 hari. Kalau dia pergi melebihi 4 hari, kita tak panggil dia musafir, kita panggil dia bermukim. Orang nak pergi Kuala Lumpur berapa hari? 4 hari ataupun 5 hari, maka kita tak panggil awak musafir, kita panggil awak bermukim. Ataupun ada lagi satu istilah, kita panggil bermustautin. Bermustautin apa? Tempat yang kita nak menetap, kita nak, memang kita tak nak pindah tempat ni. Kat mana? Rumah kita ni lah. Bermustautin. Yang tadi bermukim, nak pergi satu tempat tu lebih 4 hari. Awak nak pergi mana? Pergi belajar ke KPM Bandar Penawar. Berapa lama? 3 bulan, 2 bulan sebelum cuti. Bermukim. Bila bermukim ni maka dia tak boleh solat jamak dan kasar dekat sini sepanjang dia duduk dekat tempat yang dia pergi bermukim. Dia hanya boleh melakukan solat jamak dan kasar ni pada perjalanan pergi dan balik saja. Kalau bermusafir, nak pergi Kuala Lumpur, saya daripada Johor nak pergi Kuala Lumpur, berapa hari? 2 hari ke 3 hari je, tak lebih 3 hari. Maka sepanjang saya duduk dekat sana, disebabkan dia kurang daripada 4 hari, maka sepanjang saya duduk kat sana, saya boleh bersolat jamak dan kasar. Okey. Kiraan dia, kiraan bermusafir ni yang dikatakan 3 hari tu tidaklah termasuk perjalanan pergi dan pulang. Pergi hari apa? Hari Senin. Tak dikira lagi. Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. Hari Jumaat nak balik. Kalau hari Jumaat ni masih ada dekat KL, maka terputus jamak tu. Tak boleh solat jamak dan kasar. Sebab syarat dia mestilah kurang daripada 3 hari. So pergi hari Senin, stay sana Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari. Jumaat nak balik. Maka yang tu dikira bermusafir. Sepanjang 5 hari tu awak boleh jamak dan kasar di antara solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okay, kita pergi seterusnya. Apabila kita bermusafir, kita diberi 3 pilihan. Yang pertama, kita nak apa? Kita nak kasarkan saja. Maknanya kita nak pendekkan je solat tu. Kita tak nak jamakkan, tak nak impunkan. Maksud dia, kita pergi bermusafir, pergi Kuala Lumpur, pergi je, masuk waktu Zuhur, kita singgah sama ada surau ataupun masjid, kita solat Zuhur 2 rakaat, kita pendekkan. Kita tak impunkan, kita pendekkan je. Kemudian kita teruskan perjalanan kita. Pergi, masuk saja waktu asar, kita berhenti lagi di antara sama ada surau ataupun masjid. Kita solat asar 2 rakaat sahaja. Itu maksudnya kita kasarkan, kita tak jamak kan. Okay, itu pilihan yang pertama.
Pilihan yang kedua, kita jamakkan tapi kita tak kasarkan. Kan? Perjalanan macam biasa, masuk saja waktu zuhur, berhenti. Sama ada zuhur ataupun asar. Kita berhenti, kita solatlah zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Kita himpunkan je, kita tak pendekkan. Jadi kita akan sembahyang 8 rakaat. Sama jugalah kalau zuhur dan maghrib dan isyak tu. Dia akan jadi 7 rakaat. Maknanya kita himpunkan saja, kita tak pendekkan. Pilihan yang ketiga, yang biasanya lah kita buat bila kita nak pergi suatu tempat tu bermusafir lebih daripada 81 km ataupun 2 marhalah, maka kita akan solat jamak dan kasar. Iaitu sampai saja sama ada waktu sama ada jamak itu takdim ataupun takhir, yang mana maknanya takdim, jamak takdim ni maknanya kita melakukan pada waktu yang pertama. Di antara Zuhur dan asar, mana satu yang pertama? Zuhur yang pertama. Maksud je dekat situ, kita nak buat solat jamak dan kasar ni pada waktu zuhur. Dipanggil jamak takdim. Di antara maghrib dan isyak, mana satu yang pertama? Maghrib lah. Maksud je dekat situ, kita nak buat solat, kita nak jamakkan solat di antara maghrib dan isyak pada waktu maghrib, pada waktu yang pertama. Dipanggil jamak takdim. Untuk jamak takdim ni, nak tak nak, kita kena solat dulu solat yang pertama. Di antara zuhur dan asar, kita nak buat waktu zuhur kan, nak tak nak kita kena solat zuhur dulu, baru kita boleh solat asar. Sama juga di antara maghrib dan isyak. Kita nak jamak takdim, maknanya dekat situ kita solat nak tak nak kita kena solat maghrib dulu, baru boleh kita solat isyak. Itu jamak takdim. Lagi satu dipanggil jamak takhir. Nama pun akhir di belakang tu. Ingat, akhir. Di antara zuhur dan asar, mana satu waktu yang akhir? Waktu asar. Betul tak? Maknanya dekat situ kita nak buat jamak, solat jamak dan kasar pada waktu asar, pada waktu yang akhir. Di antara maghrib dan isyak, mana satu yang akhir? Isyak lah akhir. Maknanya dekat situ kita nak buat solat jamak di antara maghrib dan isyak pada waktu isyak, pada waktu yang akhir di antara kedua waktu tersebut. Dipanggil jamak takhir. Untuk jamak takhir ni, awak boleh pilih mana satu yang awak nak buat dulu. Sama ada awak nak buat zuhur dulu boleh, asar dulu pun boleh. Sama ada maghrib dulu boleh, isyak dulu pun boleh. Sebab apa? Di antara sebabnya kedua-dua waktu tu dah masuk. Berbeza dengan jamak takdim tadi, nak tak nak kita kena buat solat yang pertama. Sebab apa? Solat yang kedua belum masuk lagi waktu. Di antara zuhur dan asar, kita nak pada waktu zuhur kan, jamak kasar dan jamak kan. Waktu asar ni dah masuk belum? Belum lagi. Okey? Itu maksud dia dekat situ. Okey, itu berkaitan solat jamak. Tak susah kan? Senang saja. Okey, qasar ni kan, dia hanya berlaku ketika bermusafir saja. Mestilah dah keluar daripada apa orang cakap, kawasan dia, Korea dia, mestilah dia nak meletak tu tempat tu kurang daripada 3 hari. Cuma ada keistimewaan sikit. Contohnya kan, satu benda yang tak dijangka berlaku. Kita pergi Kuala Lumpur, memang kita biasa pergi Kuala Lumpur tu kan, kebiasaannya kita buat urusan tu akan settle dalam masa paling lama pun 3 hari. Tiba-tiba kan ada berlakulah sesuatu, mungkin berlaku dekat kilang apa sebagainya, menyebabkan tempoh tu terpaksa dilanjutkan, dan kita tak tahu bilakah, berapa lama lagi. Maka untuk kes yang macam gini, dia dibenarkan untuk mengqasarkan solat dia, untuk mengqasarkan, untuk memendekkan solat-solat dia tu, yang 3 waktu tu, zuhur, asar dan isyak tu kepada 2, sehingga 18 hari. Ingat benda yang tak dijangka. Biasanya settle, tiba-tiba je kali ni ada berlaku masalah dan menyebabkan terpaksa dianjakkan masa tu kepada masa yang kita tak tahu.
maka kes macam gini dia dibenarkan untuk dianjakkan sehingga ke 18 hari dia boleh berqasar. Okey, faham Okey, manakala jamak tadi qasar. Qasar ni tak nak berlaku pada musafir je. Tapi kalau jamak dia boleh berlaku pada dua keadaan. Satu ketika bermusafir tadi. Satu lagi ketika dia bermukim. Dia dibenarkan menghimpunkan solat tu. Yang pertama, di antaranya hujan yang lebat. Nak solat ni tempatnya jauh. Hujan pula lebat selebat-lebatnya. Sehingga menyukarkan, sehingga boleh memudaratkan dia kalau dia keluar pergi solat. Tu yang pertama. Yang kedua, disebabkan sakit. Uzur. Kesakitan yang menyukarkan dia untuk melakukan ibadah solat ni. Dan kalau dia nak buat pun dia perlukan bantuan. Jadi untuk kes macam ni dia dibenarkan untuk menjamakkan solat tu. Namun dalam mazhab kita Imam Syafi'i ni dia lebih kepada kita mengakhirkan solat tu. Contohnya Zuhur dan Asar. Kita akhirkan, lambat-lambatkan solat Zuhur tu. Contohnya Asar tu masuk 4:15 minit. Maka kita buat solat Zuhur, Asar masuk 4:15. Kita buat solat Zuhur tu pada pukul 4:10. Contohnya. Habis saja. Habis dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi terus azan Asar. Buat tu sembahyang Asar. Tu caranya lah. Okey. Tu berkaitan dengan jamak dan qasar. Mudah, simple dan saya rasa tu paling bahasa paling mudah untuk saya sampaikan kat awak. Okey, yang seterusnya, solat ketika sakit. So ambil perhatian. Kita ni sihat ke, sakit ke, terlungkup ke, terbakar satu badan ke, selagi mana kita ni akal kita boleh fikir masa satu baik, masa satu buruk, wajib kita solat. Andai kata kita tak boleh nak solat berdiri, syarat rukun mesti berdiri. Tak boleh sembahyang diri. Kalau diri lama pengsan, tekanan darah rendah, ataupun mungkin ada sakit-sakit lah yang menyebabkan dia tak boleh berdiri, maka dia tahu nak bezakan masa satu baik, masa satu buruk, dia tetap juga solat. Cuma kaedah je, dia beri kelonggaran. Tak boleh berdiri, solat duduk. Duduk ada dua cara. Satu duduk dekat bawah, macam duduk tahiyat awal tu. Satu lagi duduk atas kursi. So rukunnya macam biasa lah. Buat macam biasa, angkat takbir Allahu Akbar. Kemudian ketika rukuk aja beza. Rukuk tu kita rukuk sikit, turunkan sikit badan kita ni dahi kita ni setentang dengan lutut kita. Sama. Tak lepas. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Kemudian sujud. Sujud ni tak boleh nak, kalau boleh sujud ke bawah, ada kemampuan untuk sujud ke bawah, melakukan sujud dengan sempurna, maka buat sujud yang sempurna. Kalau tak boleh cukup sekadar turunkan sedikit daripada rukuk tadi. Rukuk tadi macam gini sujud lebihkan sedikit. Yang penting ada beza di antara sujud dan rukuk tersebut. Kemudian buatlah macam biasa. At-tahiyyatu barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada ni menghadap kiblat. Okey, tu kalau duduk. Diri tak boleh, duduk pun tak boleh. Kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Macam mana? Baring mengiring. Pertama sekali, first sekali, baring mengiring ke kanan dulu. Ni, bersandar di atas bahu kanan kita ni. Awak bayangkanlah saya baring, konon-kononnya saya baring lah muka, dada, kaki menghadap kiblat. Okey, baring miring ada kiblat. Tak boleh kanan, kiri. Macam mana nak baring kiri? Boleh bayangkan lah. Tak boleh kanan, kiri. Macam mana nak rukuk, sujud? Macam biasalah. Awak baring kan, baring atas bahu kanan awak ni. Bayangkan saya tengah baring, kaki saya lurus. Saya macam gini lah. Bila saya nak rukuk, saya turunkan leher saya sikit. Itu i'tidal. Lepas tu sujud tu turunkan sikit. Supaya bezalah di antara rukuk dan sujud tu. So andai kata mengiring ke kanan tak boleh,
Mengiring ke kiri pun tak boleh. Solat kena solat tak? Tahu tak nak bezakan masa satu baik masa buruk? Tetap wajib kena solat. Macam mana? Baring terlentang. Tak baring terlentang. So kalau misalnya kita tadi tu kita baring mengiring. Baring mengiring ni dada macam ni kan ada kiblat. Kita dalam keadaan mengiring tu kita ada kiblat. So kalau misalnya terlentang. Terlentang ni contohnya satu badan terbakar kan. Mana boleh gerak-gerak kan. So kita kena baring terlentang, kaki kita menghadap kiblat. Ni kiblat bayangkan, ni kaki ni dengan hadap kiblat sana. Terlentang. Letak bantal sikit. Semayang macam biasa kan. Radoli amin kan. Rukuk. Turunkan sikit leher tu. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal sujud. Lebihkan sikit supaya ada beza di antara rukuk dan sujud. Okey, itu ketika kita terlentang, lumpuh satu badan. Walaupun lumpuh satu badan macam mana pun, tak boleh gerak, tak boleh gerak. Tapi tahu nak bezakan mana satu baik, mana satu buruk. Maka dia tetap wajib untuk solat dengan menggunakan apa? Mata. Mata ni. Kan? Mula-mula rukuk. Kalau ni tak boleh nak letak ni tak apalah, dah lumpuh kan. Tapi mata ni boleh berkelip-kelip ke. So dia kena guna isyarat mata. Kalau rukuk tu dia tutup dah separuh kan. Macam steam gitu. Sujud tu tutup mata. Ibarat tutup mata. Itu sujud. Mata pun tak boleh kejung gitu kan. Kejung gitu je. Tak boleh bergerak. Tapi tahu tak membezakan masa satu baik masa satu buruk? Masih boleh membezakan masa satu baik masa satu buruk. Maka dia masih lagi wajib. Cara macam mana? Sembahyang dengan hati. Macam mana sembahyang dengan hati? Dengan kita membayangkan pergerakan kita. Kita membayangkan kita tengah rukuk. Kita bayangkan kita tengah sujud. Kita bayangkan kita tengah duduk tahiyat awal. Okey? Tu kalau misalnya dengan menggunakan hati. Okey, seterusnya habis berkaitan dengan solat ketika sakit. Kita masuk pada solat, masuk dalam kenderaan pula. So dalam kenderaan ni ada kadang-kadang kita naik kereta, kadang-kadang kita naik kereta api, kadang-kadang kita naik kapal terbang. Jadi syarat yang pertama apa? Mesti cari arah kiblat. Yang pertama arah kiblat. Dalam kenderaan kalau kita yang bawa kenderaan tu ada kemampuan untuk kita menguasai kenderaan tersebut, bukan kenderaan tersebut menguasai kita, maka kita berhenti tepi, kita sembahyang sesempurna rukun yang boleh. Okey? Itu dalam kenderaan. Kalau naik kereta api, kereta api ni dia ikut rail kan. Rail. Mana kita boleh tegak suka hati. Jadi paling kurang pada takbir yang pertama kita menghadap kiblat. Kita tengok gadget kita kan. Tak sana kiblat. Allahu Akbar. Kemudian terpulanglah kepada kereta api tu nak bawa ke mana. Sebab tu dia bukan atas kekuasaan kita. Kalau dalam kapal terbang ni ada 2-3 cara lah kan. Dia dalam keadaan kalau dia boleh cari tempat untuk dia sembahyang, contohnya dia duduk bisnes, kelas bisnes ada ruang membolehkan dia berdiri untuk sembahyang, maka dia diwajibkan untuk berdiri. Tapi kalau dia berdiri, kapal terbang tu bergoyang sedikit, maka dia dibenarkan sembahyang bersandar. Sandar. Tapi kalau goyang je semacam sembahyang tetap kena sembahyang. Sembahyang dalam keadaan duduk. Andai kata tak boleh cari tempat untuk sembahyang berdiri, penuh maka sembahyanglah tetaplah di tempat awak duduk tu. Kita naik economy class mana boleh nak sembahyang ngam-ngam. Sembahyanglah sebagaimana awak duduk. Okey. Di antara benda yang kita kena buat adalah berwuduk. Berwuduk ni macam mana? Berwuduk. So kalau lepas ni dah tahu kita sebagai orang Muslim kena solat, paling kurang kita standby spray untuk kita wuduk. Kita tahu tanggungjawab kita. Kita kena ready lah. Kita tahu satu masa kita akan kena sembahyang. Kita kena ready lah dalam semua keadaan. Ambil spray, standby spray yang kecil je, kedai RM2. Spray. Wuduk tak semestinya banyak air, tapi dia orang cakap, dia meliputi. Bukan meliputi, rata. Spray ratakan. Spray muka ratakan.
Rata kan? Tak boleh berwuduk, tak ada air, maka dia dibenarkan untuk bertayamum. Dua-dua tak ada, air pun tak ada, tayamum pun tak ada, dia tetap kena solat. Dipanggil solat menghormati waktu, yang mana nanti bila dah kembali semula, kesusahan tu bukan kesusahan, kemudahan. Daripada air tak ada kepada air ada, daripada tempat nak solat tak ada kepada ada, maka dia kena solat balik. Faham ya? Itu berkaitan dengan solat dalam kenderaan. Alhamdulillah, simple, mudah. Saya cuba cara yang paling terbaik, yang paling ringkas, supaya kita dapat terus faham. Semoga fahamlah, yang mana yang benar, yang hebat, yang tiada cacat celah tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kurang, yang hina, yang jahil, yang fakir tu datang daripada saya ni lah, hamba yang serba kekurangan. Okay, Alhamdulillah, kita sampai di sini saja. Kita akhirilah kita punya sedikit tazkirah ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As dan selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.